Kalau dia gila ataupun dia sawan, ketika tengah duduk tetap papan punggung tu tetap batal wudu. Li'anna tamkina marfudun huna bi khilafin naum. Kemudian dia tak nak takrifkan apa itu akal. Wal aqlu lughatan al man'u. Akal pada lughah dengan mana mana tegah. Mana ayam na'u man'an. Tengaji. Apa makna apa ni man'u? Manik yang menghalang. Jadi man'u halang ataupun tegah. Manik yang menghalang ataupun yang menegah. Itu pada lughah. Wa syar'an, adapun pada syarak yutlaqu bi makna tamyiz. Yutlaqu diguna pakai dengan makna tamyiz. Akal diguna pakai dengan makna tamyiz, iaitu satu sifat pembeza. Kita nak membezakan antara satu benda yang baik dan juga satu benda yang buruk, elok dan juga tidak elok. Disebabkan itulah apa ni, orang yang buat benda yang tak elok kita sebut juga orang tu tak ada akal. Akal tak ada. Wa yu'arrafu, dan ditakrifkan akal tu bi annahu sifatun yumayyazu biha bainal hasani wal qabih. Dan ditakrifkan bahwasanya akal itu adalah satu sifat yang dapat dibezakan dengannya, dengan sifat tersebut, di antara perkara yang elok dan perkara yang buruk. Itu satu penggunaan pada syarak diguna pakai dengan makna tamyiz, dan takrif dia yang tersebut tadi. Wa 'alal gharizi, dan diguna pakai juga di atas makna gharizi. Gharizi ni satu apa? Dia kita sebut sebagai naluri lah. Naluri. Sifat semula jadi yang Allah Ta'ala bagi letak dalam diri kita. Takrif dia macam mana? Wa yu'arrafu bi annahu sifatun ghariziyah yatba'uha al-'ilmu bidaruriyat inda salamatil alat allati hiya al-hawasul khamsu. Iaitu satu sifat ghariziyah, satu sifat tabiat semula jadi yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita. Natijah dia, hasil dia, kita dapat tahu benda-benda yang daruri, benda-benda yang tak perlukan akal kita berfikir. Tak perlu pada akal kita berfikir. Contohnya apa? Itu apa yang didapat dengan panca indera yang 5. Apa dia? Terlihat, mendengar, mencium, perasa, pejabat. Pejabat ataupun penyentuh, sebut juga pejabat. Okay. Jadi dengan mata kita dapat, dengan panca indera mata kita dapat lihat lah. Dapat lihat, tengok besar kecil. Kemudian dengan telinga kita dengar, dengan cium kita tahu bau busuk ataupun tidak. Dengan mulut kita dapat rasa, dan juga dengan apa ni sebut apa, lams, perasa ni, pejabat ni, kita dapat tahu benda tu panas juga dan sebagainya. Jadi kita dapat kenal benda tu dengan apa ni, tanpa perlu dalil. Siang malam perlu dalil ke? Tengok peluang siang, boleh jadi bukan siang, boleh jadi malam, dia perlukan dalil. Itu tak perlu dalil dah. Itu tak betul nama dia tu. Sama juga kita pegang benda tu sejuk ataupun panas, adakah perlu lagi dalil? Itu nama benda yang apa ni disebut sebagai daruriyat, pengetahuan dengan perkara-perkara daruriyat, tapi dengan syarat indah salamatil alat, ketika selamat alat. Apa alat tu? Macam indera yang 5 tu. Maknanya kalau dia punya sifat perasa dia masih elok lagi, elok dia dapat dah rasa. Kalau pejabat dia masih elok lagi, tangan dia tak syagal dah, dia tak dapat rasa dah, itu dah tak selamat alat dia. Pendengaran dia dah tak elok dah, itu pun tak dapat dengar dah. Baik. Itu satu takrif lagi. Wa huwa qisman, dan akal tu ada dua, wahbi dan juga kasbi. Wahbi dan juga kasbi. Apa dia wahbi? Fal wahbi ma'alahi manatut taklif. Wahbi ni maknanya pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian, berbeza dengan kasbi. Kasbi ni kita usaha. Sebab tu ada ilmu wahbi, pun ada ilmu kasbi, yang kita sebut ilmu laduni. Maksudnya ilmu pemberian terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada wasilah. Adapun ilmu kasbi yang kita sekarang ni, maknanya kita ni usaha untuk menuntut ilmu.
Jangan tunggu aku tunggu lah dunia. Agaknya jahil terus. Itu pemberian Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba yang dia pilih. Jadi fal wahbi ma alaihi manatu taklif. Jadi yang akal, adanya wahbi ni, yang pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, yang asal ini adalah apa yang di atasnya manatu taklif, tempat sangkut taklif. Dengan ada akal ni lah kita ni ditaklifkan. Sebab tu orang yang tak ada akal, dia tak ditaklifkan, dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Wal kasbi ma yaktasibuhul insan min tajarubid dahri. Adapun kasbi, iaitu apa yang manusia dapatkan daripada pengalaman-pengalaman masa kehidupan dia. Itu dia dapat daripada pengalaman-pengalaman dia. Lagi orang tu bertambah akal dia, bertambah cerdas lagi, bijak dan sebagainya, macam-macam lah. Itu dia dapat daripada kasbi. Baik, kenapa dinamakan akal itu sebagai akal? Wa innama summiya aklan. Jadi wa innama summiyal aqlu aklan li'annahu yamna'u sahibahu min irtikabil fawahish. Apa munasabah dengan makna dia? Makna akal tadi dengan mana al-man'u, dengan mana tegak. Apa munasabah dinamakan dengan akal? Kerana dinamakan akal tu akal kerana akal yang menegah sahibahu, iaitu tuan akal tu, dia tegah orang tu daripada melakukan perkara-perkara keji. Dia melakukan perkara-perkara keji. Sebab tu agama cukup jaga akal. Termasuk dalam kuliat khams, 5 perkara yang dijaga. Agama, lepas tu akal, lepas tu maruah, lepas tu nasal, keturunan, itu ke? Harta, mal. 5. Lepas tu haram kita rosakkan akal. Lepas tu haram minum arak. Sebab benda tu akan merosakkan akal kita. Walihaza yuqalu la aqla limurtakibil fawahish. Karena itulah dikatakan tidak ada akal bagi orang yang melakukan perkara-perkara keji. Bukan kita je sebut, orang Arab pun sebut. Kadang-kadang kita buang terus ada tasbih. Kita cakap hang ni tak ada akal. Ada yang sebut hang ni buat benda ni macam tak ada akal, macam tak ada akal. Ada yang sebut buang adat tasbih, ada yang sebut dengan adat tasbih. Lepas tu kita umpamakan orang yang bodoh tu dengan binatang. Juga binatang kan tak ada akal. Semua orang Arab dia umpamakan orang bodoh tu dengan himar. Orang kita dia umpamakan dengan lembu. Bodoh sepelbu. Lantan nak kan. Bodoh sepelbu. Kemudian waqtalafal ulama, mana dia? Lepas tu dia kata wan nasu mutafawituna fihi, dan manusia tu mutafawituna fihi maknanya tinggi rendah, kira berbeza-beza lah. Ada yang tinggi, ada yang rendah pada akal tu. Ada orang yang akal dia tinggi, akal rendah, ada pertengahan, dan berbeza-beza. Faminhum man ma'ahu waznu habbah au habbatain. Ada orang yang bersama dia tu, akal dia tu, kita kata timbangan dia tu ibarat timbangan sebiji habbah, sebiji apa? Au habbatain, ataupun timbangan 2 biji. Wa minhum man ma'ahu minhu waznu dirham. Ada orang yang akal dia tu kita kata mahal lah. Nak kata timbang berat dia tu berat dirham ataupun 2 dirham. Kata jadi berbeza. Maknanya ada orang akal ni tinggi rendah. Tuan dua asal nak bagi cerdik, latih dan sebagainya, bagi syarat. Kemudian masalah akal ni di mana? Ini ulama khilaf. Wa ikhtalafa ulama fi maqarrihi.
dan telah berselisih para ulama pada tempat letak akalnya. Akal ni kat mana? Jadi faqilah dikatakan, jadi sebagian ulama kata al-qalb, maknanya akal ni ada di jantung hati, ada di qalb. Waqila ar-ras, dikatakan ada di kepala. Ini khilaf, masing-masing ada sandaran, masing-masing. Pada sini tidak sebut. Faqila al-qalb, waqila ar-ras. Jadi ada kata akal tu di jantung hati, ada yang kata di kepala, di otak lah. Macam ni sekarang ni dekat kepala kita ni macam-macam ada. Ada mulut kat kepala, ada hidung kat kepala, ada mata kat kepala, otak pun kat kepala. Jadi ada macam-macam. Begitu juga lah hati kita. Tak nampak lah. Hati kita ni ada macam-macam. Kat situ lah tempat campakan ilham para malaikat. Dan di situ juga lah tempat campakan was-was syaitan. Situ tempat dia. Nak bandingkan dengan kepala, ada kat situ ada mata, kat situ ada hidung, kat situ ada mulut. Ada kat hati tu, kat situ jugalah. Situlah adanya akal. Kat situlah adanya akal. Sebab tu diumpamakan sebagai raja. Eloknya tu, yang lain semua turut elok. Elok yang dalam tu habis tak elok. Perkataan dan juga perbuatan. Tapi bila bersih dalam tu, buat dia raja. Yang lain ni umpama rakyat. Badan kita rakyat. Raja elok lah dia punya rakyat dia. Baik, tu khilaf lah. Baik, wal asah, kata Muhasyi, wal asahu, dan pendapat yang asahnya annahu fil qalb. Akal tu di hati, walahu syu'a'un, dan dia ada cahaya, muttasilun bid dimag, yang berhubung dengan otak. Walizalika qala ba'duhum huwa syajaratun fil qalbi wa absaruhu fil ras. Dan itulah dikatakan kerana itulah sebagian ulama berkata akal itu merupakan diumpamakan seperti syajarah, itu pokok yang ada di jantung hati dia, dan dia punya ranting-ranting dia tu di kepala. Wa sayati fil jinayat annahu la qisasa fihi li ikhtilafi mahallihi, dan dikatakan datang dalam bab jenayah nanti, yakni tidak ada qisas padanya pada akal. Kalau orang tu boleh buat orang tu jadi gila, adakah kena qisas? Tak kena qisas. Sebab apa? Khilaf kat mana tempat akal. Wa hal huwa afdal, betul khilaf pula, adakah akal ni lebih afdal daripada ilmu, ataupun ilmu lebih afdal daripada akal. Wa hal huwa afdal min al-ilmi aw al-ilmu afdalu minhu. Faqala Ibnu Hajar bil awwal. Ibnu Hajar kata akal lebih afdal daripada ilmu. Li'annahu manba'uhu wa ussahu. Kerana akal merupakan tempat pancarnya, tempat pancaran dia, dan juga asas. Kena ada akal, lepas tu ada ilmu. Wal ilmu yajri fihi majran nur minasyams wa ru'yah minal ain. Ibarat matahari dengan cahaya, akal tu matahari, cahaya tu ilmu. Ibarat mata dengan mata dengan lihat, mata tu akal, lihat tu adalah ilmu. Tapi kata Imam Ramli, waqala Ramli bisani wa wal muhtamal. Jadi dia terjemahkan pendapat yang kedua, iaitu ilmu lebih afdal. Waqala Ramli bisani wa wal muhtamal iltizamihi lahu, kana lazimnya ilmu tu akan akal, dan juga wali anna Allah yusafu bil ilmi la bil aqli. Kerana Allah SWT bersifat dengan ilmu, tidak bersifat dengan akal. Ada kita kata Allah tu akil, tak, kita kata Allah alim. Walidzalika qala ba'dul akabir hakka lidzalika lisani halimah. Ini baca syair. Okey. Kemudian ditafsirkan, masuk balik dalam syarah, wasalisu zawalul akli, hilang akal. Wasalisu zawalul akli, hilang akal. Apa maksud hilang akal? Al-ghalabatu alai, iaitu ghalabah ni kalah, ditewaskan, tewas. Maknanya akal dia tewas, akalnya
dikalahkan. Bila dah kalah dah tak dapat nak fikir lagi dah. Hilang dia punya tamyiz. Dan hilang dikalahkan tu dengan apa? Dikerasi ataupun ditewaskan dengan apa? Dengan sukrin, dengan sebab mabuk. Dengan sebab mabuk, sama ada mabuk tu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Mabuk dengan sengaja dia pergi capai air, memabukkan, beli arak dan minum. Tak sengaja silap, kawan dia kena dia ke, ataupun dia dipaksa ke, itu dia bukan dengan sengaja. Lepas tu mabuk. Cuma bezanya tadi itu berdosa, yang ini tak berdosa. Tapi bab batal wudu, hilang akal batal wudu. Au maradin, ataupun sakit. Ataupun sakit. Sakit ni dia cakap bihaisu yakunu kal irma. Sekira-kira jadi sakit tu seperti orang yang pitam. Kalau sakit biasa-biasa tidak membatalkan wudu. Fa in ghalaba ala aqlihi min al-maradi intaqada wudu'uhu. Maksudnya sakit, kalau sakit biasa-biasa, demam, sudah semua batuk, tak sampai tahap hilang akal dia, sampai dia tak sedar dah, itu tidak kalau sedar lagi itu masih tak batal lagi. Kalau sampai tak sedar baru batal wudu. Kemudian au jununin, ataupun gila, syarah tambah lagi, ataupun hilang akal tu dengan gila. Dikalahkan akal itu dengan sebab gila. Au jununin wa minhu, dan daripada gila tu juga al-khabal. Khabal ni sawan. Kita sawan. Sawan ni tak sedar diri ke? Masa tengok ada sahabat tu kena sawan. Dia tak boleh orang tampak. Kalau dia tampak kanan, maknanya kiri kan. Kalau kiri tak boleh orang tampak pun kiri dia. Ada orang tampak dengan kanan, buat kanan, maknanya kiri orang tu kan. Betul. Jadi kalau kena tampak belah kiri, yang kita jadi tak betul. Jadi ngomong. Lepas tu dia keluar. Bahaya dan ada gigit lidah. Suruh buka sumbat kan. Wa minhu al-khabal wal malikhuliyah. Wal ma ataupun disebut juga sebagai nama lain mankhuliyah. Bahasa kita melankolia. Saya ingat melankolia. Dulu ada lagu Cinta Melankolia. Buka YouTube ada. Kalau orang minat rock ni tahu Cinta Melankolia. Dia merujuk kepada kesedihan. Dia ada masalah akal dan juga masalah perasaan. Mau dia kadang-kadang dia sampai satu tahap dia dengar apa? Panggil apa? Suara halusinasi ya, banyak nak sebut. Dia dengar kadang-kadang dia jerit sendiri. Jadi tak sedar lah. Dia ni suka menyendiri. Jadi tak betul. Ada dengar suara-suara ni. Ni bahaya ni. Dia ada dua. Satu yang tak kacau orang, satu yang kacau orang. Yang nak baca lah. Dia ada Safrawi dengan Saudawi. Kuning hitam. Tak kuning tu bahaya. Hak hitam tu dia tak bahaya. Dia duduk senyap-senyap, dia duduk sorang-sorang dia jadi mu'tazil. Mu'tazil ada sorang-sorang. Kadang-kadang dia cakap sorang-sorang. Tu dia cakap dengan orang benda yang orang tak faham. Dia tengok sahabat-sahabat yang kasih. Ada yang macam tu lah. Lepas tu adalah yang dikatakan sekarang ni, dia merujuk kepada nama sakit. Anak pun tak tahu nak sebut dia nak. Dia ni skizofrenia. Anak pun tak tahu. Dia ada ni. Ini bahasa Arab dia malikhulia ataupun manhulia. Man min alif nun. Manhu atau manho. Tak ingat. Mencari bahasa Melayu, bahasa ni melankolia.
Tak ingat lagi. Ini juga merujuk kepada kesedihan. Kesedihan pengurungan. Wa ghairihima wa ghairuhuma, dan selain daripada khabar dan juga mali khuliah. Dia nak daripada junun. Sebab junun ni banyak. Yang gila ni banyak jenis dia. Satu kata apa? Kata Imam Hasan Al-Basri. Dia kata apa dia kata? Dalam itu dalam kita taklim dia tentang taklim tu maknanya dia nak jadi alim tapi tak ada usaha. Itu dia kata junun gila ni banyak jenis. Ini salah satu gila. Nak jadi alim tak mengaji, tak mau susah nak dan sebagainya. Yang perkataan ni apa ni Hasan Basri itu dalam Ayyuhal Walad. Apa al-ilmu bila amal? Al-ilmu bila amal la yakun. Betul? Al-ilmu bila amal yakun betul. Wal amalu bila ilmi la yakun. Maksudnya al-ilmu bila amal, al-amal bila al-ilmu bila amalin yakun. Al-amal bila amalin la yakun.